on Facebook. I saw that. Alright, meeting is now streaming live on Facebook. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oh Allah, please increase our knowledge and grant us understanding. Amin. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada everyone. Thank you everyone for watching us tonight. So mungkin ada yang tak dapat tengok nanti, tak apa, kita akan save and then you can rewatch back. So yep, again tonight with us on FB Live, hari ni kita ada lagi satu guest speaker, our second guest speaker for night live with Mudarrisah. So siapa kita ada dengan kita? Cuba lambai sikit dekat kamera. Okay, so mungkin boleh perkenalkan, introduce yourself. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Atika, seorang guru di salah sebuah madrasah yang mengajar bahasa Melayu. Saya juga seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak. Seorang anak lelaki berusia 7 tahun dan juga seorang anak perempuan yang berusia 4 tahun. Jadi apa lagi nak tahu Okay, mungkin boleh kongsi dengan mereka. Bahasa apa aku tiba-tiba bila berbual dengan cikgu bahasa Melayu dia. Okay, mungkin boleh kongsi dengan mereka bagaimana kita berkenalan. Di mana kita berkenalan? Oh, tempat jatuh lagi dikenang. Okay, kita kenal dulu masa kenal. Kita berkenalan semasa kita sama-sama belajar di Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Dulu Mudarrisah ni kita adik pangkat junior lah. Jadi dulu kita rapat, jadi saya tak sangka dulu Mudarrisah kita ni pendiam, sangat-sangat pendiam. Macam nak dengar dia cakap sesuatu punyalah susah, nak kena bisik-bisik, apa dia dek. Jadi bila dia dah sekarang ni jadi Mudarrisah Lisa, yang siapa tak kenal di Singapura ni, jadi kita tumpang bangga lah dengan Mudarrisah kita. Sangat famous dan masya-Allah idea dia untuk buka Little Imtiaz ni untuk guide parents untuk entrance test ni semua memang marvelous lah. Dulu kita tak pernah terfikir tapi masya-Allah dia terfikir untuk buat benda ni. Congrats Lisa. Alhamdulillah, thank you. Okay, so alright, malam ni kita nak berkongsi tentang cabaran, okay, yang banyak parents face. Okay, bila mereka dalam proses untuk mempersiapkan anak ke madrasah. Okay, mungkin ada yang tak tahu, okay, di Singapura, because kita pun ada viewers from Malaysia, okay. So di Singapura untuk mereka masuk ke madrasah, mereka perlu duduk entrance test ataupun dipanggil P1 admission exercise, right? Okay, ada 4 madrasah di Singapura yang menerima kemasukan pelajar darjah 1. Kita ada Madrasah Al-Saghaf yang menerima kemasukan pelajar perempuan sahaja dan mereka hanya ada kota terhad kan, mereka ada 1 kelas sahaja. Dan Madrasah Wak Tanjung menerima kemasukan pelajar lelaki dan perempuan, dan kita ada Madrasah Al-Ma'arif menerima kemasukan pelajar perempuan sahaja, dan Madrasah Irsyad menerima kemasukan pelajar lelaki dan perempuan juga. Okey, berbeza dengan di Malaysia, di mana saya pernah bertanya dengan kawan-kawan Malaysia saya macam mana pendidikan Islamik di Malaysia. So saya dikongsi bahawa setiap pelajar tu mereka perlu attend 2 sekolah. Okay, so kirakan pagi mereka akan attend macam sekolah biasa, sekolah kebangsaan biasa, okay, dan diorang akan balik dan mereka akan sambung ke sekolah agama. Tapi ada juga sekolah yang menyediakan integrasi lah, kirakan ada dua-dua. So berbeza, setiap negeri tu berbeza. Tapi kita tahu di Singapura, cabaran kita apabila budak seawal usia 6 tahun mereka perlu duduk peperiksaan, betul tak? Okay, mereka duduk betul, mereka kena duduk dalam setting examination hall. Okay, pernah dikongsi gambar-gambar sebelum ni a big hall whereby they have to duduk
dengan strangers, mak bapak tak ada. So macam mana tu pada usia 6 tahun mereka harus prepare berapa subjek? Berapa subjek? About 4. About 4, right? Or 4 subjects, written dan oral. So kita berkongsi malam ni dengan saya panggil Cikgu Atika lah, dengan Cikgu Atika. Tapi malam ni kita kongsi dari sudut dia, pandangan dia sebagai seorang ibu. Okay, kerana dia juga baru mempersiapkan anak lelaki yang pertama, alhamdulillah dapat masuk dan sekarang berada di salah sebuah madrasah darjah 1. Okay, dan sekarang ni dia dah di-expose dengan cabaran bila anak kat madrasah tu macam mana. Betul tak cikgu kalau saya kata cabaran nak prepare lain, cabaran dah masuk nak sustain tu pun lain. Betul tak cikgu? Betul Darisa. Masa ingat lagi time nak sediakan anak lelaki seorang ni untuk masuk ke madrasah, mula-mula panik kan bila dah K1 masih tak tahu baca. Masih ingat kan macam nak masuk madrasah tu macam lagi lama lah jauh perjalanan. Tapi diam tak diam sebenarnya masa dia dah K1 kan, budak-budak ni dah duduk for entrance test tengah-tengah K1, belum akhir awal K2. Awal K2 betul. Awal K2. April. Okay, so masa dia K1 masa belum boleh baca, jadi cikgu dia, ibu dia dah panik sikit. Tengok kawan-kawan macam peer pressure gitu kan. Itulah zaman sekarang kan zaman social media kan. Jadi anak pandai baca kita upload, anak pandai menulis kita upload. Jadi time tu ibu ni macam relax lah. Macam tak apalah, mainlah dulu. Bila dah K1 dah akhir, masih belum boleh baca, baru nak start panik. Tapi alhamdulillah lah, mungkin dia sebab dia anak lelaki pertama, jadi macam perhatian tu lebih. Jadi senang dia nak pick up bila kita ajar dia tau. Jadi masa nak preparekan dia, saya ingat lagi saya disebabkan Mudarrisah Lisa ni dengan saya close kan, jadi kita activate dia. Mudarrisah macam mana nak ajar anak nak tulis join huruf. Habis tengok Mudarrisah ajar tuition semua macam interesting lah, noti huruf ni ada lagu ada apa. Tapi dah panik last minute baru nak cari Mudarrisah kan. Jadi terima kasih Mudarrisah sebab datang ajar anak saya. Itu cabaran nak prepare anak sebelum masuk entrance test. Banyak lah sebenarnya nak cover. Nak kena cover bahasa Arab, nak kena cover bahasa Melayu, bahasa Inggeris, mathematics. Jadi ada yang disebabkan masa tu saya nak masukkan dia sangat ke Madrasah Irsyad. Jadi kita tahu kan dia ada test apa nama? Logic test apa? Speed test. Speed test, logic test. Speed test. Jadi dia ni golongan anak-anak yang duduk for the speed test lah. Jadi itu pun nak kena prepare juga kan. Jadi time tu memang pressure lah, boleh rasa pressure. Jadi kalau you perlukan sokongan ibu dan ayah lah sebenarnya dalam menyediakan anak nak masuk madrasah ni. Kalau you buat seorang, boleh lah tapi jangan mengamuk-mengamuk lah kalau anak tu tak dapat tangkap kan apa kita ajar. Lepas tu bila Mudarrisah tanya dah masuk madrasah ada cabaran lain. Itu cabaran lain pula, cabaran dah tahu buku apa dia guna, macam mana dia nak belajar. Ingat kan macam boleh lah, dulu pun mak dia madrasah, boleh. Sekali bila dah tengok buku semua, tengok syllabus, tengok TOS, examination, baru terduduk sekejap. Tak senang rupanya bila anak kita dah masuk madrasah. Macam itu lah banyak cabaran dia Mudarrisah. Okay. So kalau kita reflect balik lah live kita yang sebelum ni, kita berkongsi dengan pasangan ibu bapa yang mereka bukan daripada madrasah. Okay, they are not from madrasah background. Kita ada Encik Nazri dan Kak Nana. Tapi hari ni kita berbual dari perspektif di mana seorang ibu daripada madrasah tapi dia sendiri cakap yang it's a struggle untuk prepare anak masuk madrasah. So the fact that tak kira lah ibu tu seorang pelajar madrasah ataupun bukan pelajar madrasah, it's different when you nak prepare anak you sendiri. And on top of that, anak ni bila dengan mak-mak ni dia ada lain sikit. Betul tak? Okay, it's normal. Okay, it's normal when selalu saya berdepan dengan situasi ni di mana bila PTC bila kita berkongsi tentang progres anak, okay, tentang cakap anak ni kat sekolah macam gini, ada ibu yang tak percaya, ada mak bapak yang macam betul ke macam gini? Betul ke anak I boleh ni? Betul ke? Macam they don't expect their child to be like that. Okay, this is normal lah. Okay, this is normal whereby kids dekat rumah lain, dekat sekolah lain. So kita perlu cari fine tune macam mana kita boleh bantu anak ni. Okay, so kalau kita reflect balik waktu you prepare Daniel, okay, anak you yang pertama, so you mention you identify yang dia masih belum boleh membaca bahasa Melayu. Macam mana benda tu you boleh identify? You mulakan dengan apa? You mulakan dengan flashing gambar ke, baru you realise yang dia tak boleh baca ke, ataupun suku kata? Macam mana?
Memang kita that time sebab ayah Daniel pun guru bahasa Melayu. Ada guest speaker lagi satu ya. Ayah Daniel pun guru bahasa Melayu juga. Jadi masa kita dapat identify yang Daniel ni tak boleh baca, bapak dia pun dah mula source out macam mana nak buat dia membaca. Jadi zaman kita belajar di Universiti Melaya dulu, kita memang belajar tentang kanak-kanak atau pemerolehan bahasa kanak-kanak, macam mana kanak-kanak ni mereka pick up language, macam mana mereka tahu apa nak cakap, mudah kan. Jadi bila kita dengan anak kita memang dah plan macam bukan kita dah plan lah, maksudnya kita ada terfikir lah, kita nak pilihkan dia bahasa utama dia tu biar bahasa Melayu lah. Sebab zaman kawan-kawan saya memang mereka ada this mindset dan anak aku mesti cakap bahasa Inggeris kat rumah because takut nanti dia kat sekolah terkial-kial. Generally memang macam itulah ramai orang berfikiran. Saya pun pernah lah suatu ketika dahulu terfikir macam tu. Tapi bila kita dah pergi UM, dah pergi belajar tentang bahasa ni kan, kita realise that kalau seorang budak ni kan, dia tak, bahasa ibunda dia pun tak bagus, agak sukar kalau dia nak macam, kita boleh tak boleh lain. Tapi memang ada lah budak-budak yang bahasa Inggeris dia memang boom kan, wow. Tapi bahasa Melayu sendiri macam terkial-kial. Jadi because ada juga budak yang bahasa ibunda dia bila dia tip top, bahasa lain dia senang pick up. Jadi bila si Daniel ni kita nak ajar dia baca, kita introduce dia suku kata terus. Kita tak ajar dia huruf macam phonics. Because kita realise bahasa Melayu bukan about phonics. Because phonics memang untuk English sesuai. Tapi bila bahasa Melayu kita terus cakap macam buku. Ini buku. Kita tak cakap macam susah kan nak cakap buku. Jadi secara tak langsung kita sebenarnya ajar dia vocab kosakata. Jadi bila kita tunjuk terus ini buku, jadi dia tahu oh buku, tak perlu nak eja dalam otak dia macam ke semua, itu lambat. Okay, jadi bila disebabkan kita risau sangat dia tak tahu baca, belum pandai membaca, jadi kita keluarkan sebuah buku lah. Buku tu buku suku kata. Jadi buku tu sebenarnya ada pun bukunya. Itulah buku dia, Masya Allah. My baby, there's a book. Okay, so dalam buku tu kita sebenarnya ada interview beberapa pakar bahasa jugalah, bahasa Arab. Jadi kita dapati pendekatan taisir, iaitu pendekatan yang digunakan oleh Madrasah Sekolah Daniel, Madrasah Irsyad. Pendekatan taisir ni sebenarnya bagus untuk budak-budak pick up membaca cepat. Because dalam kitab taisir tu dia any huruf dia just letak supaya budak tu pandai baca dan pandai sebut, pandai sambung. Jadi begitu juga dengan dalam buku saya, kami ikut pendekatan tersebut, iaitu pendekatan taisir. Jadi apabila kita pilih kosakata, kita pilih suku kata dalam buku tu, memang kita susun suku kata tu macam sembarang lah. Bunyi bila baca macam tak ada makna. Dia very random lah. Randomly arranged. So tapi behind the scene, before kita decide what suku kata to put there, kita memang dah plan, okay bila budak ni flip next page, dia akan belajar kosakata yang contohnya macam raga. Bila kat depan dia jadi sembarang-sembarang lah kan, gara, bala. Tapi bila dah next page dia jadi raga. So at the same time dia belajar vocab. Dia bukan setakat belajar baca je, jadi dia belajar vocab sekali dan ada gambar. Jadi bila disebabkan kerisauan tu dia menghasilkan sebuah buku yang datang dalam empat set. Dan barulah dia pick up dari situ untuk membaca Daniel. Tapi buku tu kalau dibeli tak boleh dibeli set pertama kemudian set kedua, tak boleh. Dia kena beli macam 4 set. Secara whole set, pasal dia ada sambungan dan berperingkat-peringkat kan. Yes. Okay. Jadi dia daripada level 1 kena khatam lah. Buku tu kena khatam. Jadi by the end of book 4 insyaAllah anak kita insyaAllah boleh membaca lah. Terus kalau tak boleh baca macam susah sikit lah. Susah banyak in fact. Okey, ni saya tengah tengok buku dia, cepat, padat dan mudah, boleh membaca suku kata terbuka. Dan seperti mana kita tahu untuk masuk ke madrasah, salah satu komponen penting adalah bahasa Melayu, dan apa yang akan masuk dalam bahasa Melayu adalah perbendaharaan kata, okey, ejaan di mana mereka perlu tahu suku kata terbuka, suku kata tertutup, mereka perlu tahu diftong, mereka kena tahu sengawan. Okey, so cubalah kalau
parents yang tak ada knowledge about all this. Okay, you might be clueless of apa ni diphthong, apa tu sengawan. So pentingnya untuk kita buat research, okay, macam kita share in our previous Facebook, in our Facebook live, okay, di mana kita perlu jangan berat mulut dan kita perlu buat homework bila kita nak masuk anak dalam madrasah. Dan salah satu komponen adalah ejaan bergambar dan juga ujian lisan. So in order untuk budak tu tahu mengeja, mereka perlu didedahkan dengan collections of kosakata, betul tak? Betul. Pendedahan kepada kosakata tu penting. Okay, dan saya ingat lagi pada salah satu parents talk yang kita pernah ada during Little Imtiaz Family Day where I invited you, saya jemput awak untuk salah satu perkongsian di mana you shared with us macam mana you kenalkan Daniel dengan perkataan pokok. Saya ingat lagi benda tu sebab selepas tu saya cuba dengan pelajar-pelajar dan alhamdulillah method tu berkesan. Okay, di mana like you mention tengah bawa jalan-jalan outside, okay, lepas tu mula teachable moments, kan, you kenalkan dia, oh itu syajarun, then after that buat reinforcement. Mungkin you boleh kongsi method tu macam mana you buat dengan Daniel waktu tu? Okay, time tu itu bukan method pun lah, tu macam kita saja nak kenalkan kosakata kan, because cita-cita dulu besar lah kan, anak-anak pandai cakap Arab konon. Jadi lepas tu jadi kita nak kenal, because dah tahu kan entrance test bukan setakat macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ada bahasa Arab juga, and then nak kena tahu gambar ni syajarun. Jadi disebabkan kesedaran tu, jadi daripada dia kecil, dia belum pandai cakap pun time tu, jadi bila kita naik kereta ke apa-apa, kita akan cakap lah macam ni syajarun, syajaratun, ni uskur, jadi cakap 3 language tau. Itu syajaratun, itu pokok, that's a tree. Jadi bila kita selalu ulang-ulang kan, repetition kan, jadi dia lama-lama dia dengar. Jadi bila one day tu dia boleh sebut balik yang itu syajaratun, dia macam lah, it works lah. Jadi starting from that day onward macam kita kenalkan lah macam sayaratun, ni kereta. Jadi memang diorang akan pick up. Mula-mula macam tak faham sangat, tapi alhamdulillah bila dia boleh sebut balik, maknanya dia pick up lah tu kan. Dia pick up, betul. Yeah, and the fact that kanak-kanak ni seawal usia kecil, okay, seawal usia 2 tahun, 3 tahun, they have an absorbent mind, okay, di mana mind diorang ni macam sponge. Kita hanya perlu expose sahaja dengan apa-apa benda, okay, yang baik, yang positif. And the fact that bila Cikgu Atika berkongsi tentang exposing 3 language, okay, mungkin ada parents yang tak macam tak pressure sangat ke budak tu. Tidak, okay, sebenarnya itu adalah salah satu cara yang bagus, okay, di mana you expose sahaja 3 bahasa dan kemudian perlu ada reinforcement. Okay, bukan setakat satu kali tu sahaja awak kenalkan dia, oh syajaratun, pokok, tree. Lepas tu balik dah, seminggu kemudian baru kenalkan, budak tu pun lupa. So reinforcement tu bermula di mana balik, okay, you boleh print gambar tersebut, okay, you boleh print gambar tersebut, letak dekat bilik. Okay, letak dekat bilik and at the same time kenalkan, hari-hari kenalkan dia, cakap oh okay ni syajaratun, pokok. It's like an installation, betul tak? So kosakata ni, vocabs kosakata ni amat penting sekali untuk content madrasah entrance test sebab rata-rata semua subjek English memerlukan mereka untuk kenal vocabs. Okay, so bagi parents yang tanya, what are the collection of vocabs? Apa senarai kosakata, senarai Arabic vocabs yang budak perlu tahu? The very simple thing you have to do, tengok sampel madrasah entrance test paper yang betul, okay, yang betul, kirakan dia ada bedek ke, okay, sampel test paper, alright, look through all the questions and then extract out, okay, all the kosakata, vocabs, okay, dan jadikan dia flashcards. So ini selalu saya ingatkan dengan parents, okay, buat you punya learning resources, kena rajin buat your learning resources, betul tak? Betul, kena rajin, basically jadi mak bapak kena rajin, ya, tak boleh nak malas-malas, nak penat. Anak pertama rajin, anak kedua tengok dulu, anak ketiga tak apalah, dia jalan sendiri, dia tengok abang kakak dia, tu tak boleh lah, kena rajin. Ni pun dah rasa bersalah dengan anak nombor 2, kerana macam terabai, busy fokus aja abang. Jadi itu rata-rata itu normal guilt, baru found out. Normal guilt antara parents yang nak sibuk nak siapkan anak entrance test. Anyway, apa tadi kita cakap? Oh, kena rajin. Betul selain flashcards, kena rajin bacakan buku. Dulu ingat selain daripada dia tak pandai baca bahasa Melayu, dia juga tak pandai baca Inggeris.
Jadi ada kawan saya, 2 orang guru bahasa Inggeris ni, dia kata tak apa, bacakan je buku, dia lari-lari satu rumah pun tak apa, baca je kuat-kuat. Kira macam duduk Sebab dia mendengar, betul tak? Auditory. Betul. And then saya follow seorang this Dr. Lina Karim, Puan Lina Karim tahu. Dia anak dia 2, seorang perempuan dan seorang lelaki. Mereka hafiz Quran. Dah hafal Quran lah, So basically daripada beliau saya belajar a few tips lah yang beliau pun kata lah kalau anak tu panjat-panjat dengan hafal Quran pun tak apa, biarlah dia panjat. Yang penting dia membaca. Kan sebab Dia kalau mendengar, ikut betul? mendengar dan membaca. Kalau ikut traditional method baca Quran mesti duduk pakai kain, pakai songkok, duduk dengar. Itu adab lah kan. Basically adab lah. Tapi tengok-tengok budak zaman sekarang macam sukar lah kan nak duduk 10 minit diam. Jadi itulah caranya yang paling mudah untuk mereka hafal, biarlah dia lari-lari asalkan mulut dia baca. Jadi sama lah dengan language lain biar dia tak tahu diam ke dia apa-apa, yang penting kita bacakan dia dan dia mendengar. Tapi kalau reflect balik lah cara hafalan saya waktu dulu, macam mana saya mudah hafal. Okay, kalau kita sedia maklum lah di madrasah ni bila you dah melangkah ke alam madrasah, banyak benda yang you perlu hafaz, betul tak? Okay, tauhid, fikih, faraid, tafsir, apa lagi? You name it. Okay, ulum ada, ulum lah, usul lah, tu semua kena perlu hafal. Okay, dulu waktu saya lah macam tak faham makna tak apa asalkan hafal. Because at the end of the day bila exam asalkan kau hafal kau boleh jawab. Okay, tapi cara kita hafal, kita budak madrasah ni kita ada cara kita untuk hafal kita tak boleh hafal bergerak, kita kena gerak-gerak, tangan kena gini, betul tak? Buku kena hafal dalam bas. Hafal dalam bas, okay, dan kita akan macam qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, kita akan dengan tangan-tangan, dengan muka-muka, dengan action, okay, because that's how we learn best, through through kinestetik. And saya ingat lagi salah satu cara yang dulu saya suka saya akan record sendiri suara saya. Okay, waktu zaman dah ada handphone, first handphone saya Nokia, kemudian Sony Ericsson dah tak tahu wujud dah. Ingat lagi. Okay, so saya akan record dan saya akan dengar balik. Okay, saya akan dengar balik dan sedap juga suara aku Itu okay, macam okay, untuk check balik. Okay, check balik hafalan, check balik yalah hafalan, okay. Dan saya ingat lagi salah satu cara menderas, okay, tebuk. Ingat tak method tebuk? Okay, whereby kalau kita hafal Quran, tebuk daripada tengah, tebuk daripada tepi. Itu semua all the kenangan masa lalu Tapi dulu tanya sikit Mudarrisah, dulu masa awak sekolah, awak ada masalah ke dengan bahasa Melayu? Okay, sejujurnya saya boleh kata bahasa Melayu saya amat baik sekali. Saya memang suka bahasa Melayu. Sebab tu, okay, dulu di Madrasah Al-Ma'arif kita ada 2 stream. Kalau you masih ingat kita ada sastra stream dan kita ada science stream. Saya budak skema, okay, saya budak skema di mana darjah 2 saya dah jadi monitress. Yang ni head prefect. Yang tengah berbual ni head prefect. Dia popular kat sekolah. Okay. Astaghfirullah. So kita in student council lah kita in student council, then after that saya more to librarian. Saya suka buku, saya suka membaca. So saya seorang librarian, saya akan duduk library baca buku, that kind of thing. And saya pun budak competition. Saya suka masuk competition bercerita, saya suka masuk competition syarahan. So you see, ini semua adalah exposure, okay, exposure yang if let's say anak you dari madrasah, for example Daniel, you boleh groom him, from start untuk push dia untuk cinta bahasa. Okay, then after that bila dekat madrasah tu saya suka bahasa Melayu sampai saya tak pilih science stream, saya dalam sastra stream. So Cikgu Adiba ajar kita sastra. Bagi saya sastra ni bahasa dia cantik. Dan best lah, saya suka dengar cerita, saya suka bercerita. Saya setuju Awak suka dengar lagu tak? Jangan cakap lah, novel dulu memang suka lagu-lagu 80-an, 90-an. But okay, true enough that's where I pick up those Malay words. Because kadang-kadang bahasa Melayu ni, okay, macam for example, kalau kita berbual dalam konteks sekarang lah dengan lagu-lagu barat yang semakin popular, yang budak selalu dengar, kadang kita terfikir macam mana nak kita boleh
boleh pick up lagu-lagu ni. Macam mana nak kita boleh tiba-tiba terhafal lirik ni. Bukannya kita kasih nah Daniel ambil lirik ni hafal satu hari, tak kan. Kita tak buat macam itu. Tapi tiba-tiba je dia humming. Nana, ambil kau dah start. Okay. So macam mana tu? So it's auditory budak tu mendengar. So why not kita gunakan pendekatan tu untuk kita expose anak dengan bahasa Melayu, betul tak? So what do you think of a routine whereby mungkin keluarga, ibu bapa tu boleh setkan mood bercakap dalam bahasa Melayu di rumah? Pernah tak you practice macam gitu? Sejujurnya tak pernah, tapi saya tahu ada keluarga yang buat demikian lah. Contohnya macam hari ni kita akan berbahasa Inggeris di rumah. Esok kita akan berbahasa Melayu di rumah. Tapi macam rasa macam kesian lah kalau kita perlu sampai buat macam tu, macam kita kena khususkan satu hari untuk cakap bahasa Melayu di rumah. Itu menunjukkan bahawa budak tersebut macam it's a Malay language, patutnya bahasa ibunda lah. Kita patutnya kena tahu secara yang perlu kita pakai secara betul, kita perlu guna setiap hari tau. Tapi masalah zaman sekarang, kita perlu kena pergi hantar tuition. Dulu kita belajar bahasa Melayu, dengar je mak kita cakap, bapak cakap, baca. Tak adalah baca surat khabar kan, tengok berita ke apalah. Tadi tak adalah sampai nak kena hantar tuition dulu untuk bahasa Melayu. Kalau bahasa-bahasa lain hantar tuition wajarlah. Jadi bila bahasa Melayu tu perlu hantar tuition, agak membimbangkan kerana by right dia mesti tahu by nature. By nature lah, macam first language. Tapi disebabkan keadaan sekarang kan semua nak dalam bahasa Inggeris. Jadi budak-budak tu perlu sekejap ada gangguan. Abi. Jadi apa tadi kita cakap tadi? Apa kita cakap tadi? Sorry. Tentang kebimbangan bila Melayu perlu hantar tuition. Betul. Jadi bahasa Melayu tu bila tak boleh pick up kan. Jangan lost lah cikgu. Sebentar. Kalau skut. Macam ni lah ada anak yang tengah tengok Netflix. Macam ni lah. HBL, CB. Harap maaf je lah. Jadi apa tu cakap tadi Kebimbangan bila Melayu kena hantar pergi tuition. Betul. Jadi bila kita sebagai ibu bapa kan sebenarnya kita kena dedahkan anak kita lah cakap bahasa Melayu di rumah. Walaupun benda tu macam aneh untuk kita yang mungkin dah selalu berbahasa Inggeris. Tapi kita kena buat juga sebab contohnya kita belajar bahasa Melayu dari ibu bapa. Sebab kita dengan ibu bapa kita gunakan bahasa Melayu yang betul. Contohnya kita tak pernah dengar mak kita cakap jemputlah bermakan di atas meja, tak pernah. Sebab tu zaman sekarang sebab tu zaman sekarang kita tak dengar sangat dengan bahasa Melayu yang betul di rumah. Anak kita gunakan imbuhan semua dah meripik-meripik lah. Sembarang-sembarang aja. Jadi kita yang kat rumah ni kena tutur dengan bahasa yang betul lah sebenarnya. Jadi kalau memang itu last resort yang kena khususkan satu hari, dan be it lah, kita buat jugalah. Okay. Saya selalu kongsikan dengan ibu bapa bila saya buat talk dengan ibu bapa, saya selalu tekankan tentang pendedahan awal. Okey, pendedahan awal di mana saya ada baca satu buku ni, tajuk buku dia Ajar Anak Kecil Membaca Awal. Okey, so bila saya baca buku ni, dia berceritakan tentang peringkat-peringkat di mana exposure tu penting, dan chapter pertama dia touch on rangsangan awal ketika dalam kandungan. Dari dalam kandungan tu lagi, rangsangan tu dah sepatutnya bermula. Okey, di mana berbual dengan dia sebab dia dah mendengar. Okey, dia dah ada nyawa, dan di mana bila kita bercakap dengan dia, kita expose dia dengan apa-apa language lah, doa, surah dan doa, dia mendengar. Okey, kemudian tentang rangsangan setelah anak lahir. Okey, bila budak tu baby, seawal usia 0 hingga 3 bulan, apa yang kita boleh buat. Okay, saya pernah came across salah satu Instagram saya ni sekarang penuh dengan ibu bapa yang banyak berkongsi tentang pelajaran anak. Okay, salah satunya saya amazed dengan satu bapa ni. Ada seorang ayah, anak dia rasanya baru dalam beberapa hari lah, baru dilahirkan. Dalam beberapa hari. So dalam menjemur anak tu, dia buat flashcard dengan anak dia.
Dia buat flashcard dengan anak dia tengok okay, dia baby. Okay, tapi saya rasa mungkin if let's say you tak ada knowledge okay of kenapa bapak ni buat macam ni, confirm dia kata kesiannya budak ni baru berapa hari dah streskan dia. But no, itu adalah salah satu teknik awal okay pendedahan. It's good okay untuk kita tunjukkan dia dengan kita berbual dengan dia, sebab kita kena ingat budak ni mind dia sponge magic, dia boleh tangkap apa yang kita cakap dengan dia. Okay, kemudian buku ni pula dia ajar tentang ajar membaca pada usia awal. Okay, dan pada usia awal ni rata-rata buku ni dia encourage parents okay untuk ajar menggunakan kaedah fonetik. Fonik. Okay, di mana pecahan huruf, okay, bunyi huruf, okay, kenalkan dengan cara sebutan yang betul. Okay, kalau kita perasan lah budak-budak zaman sekarang, sebutan pun main peranan kan, sebutan, cara sebutan tak jelas, tak betul. Bila mereka baca tu, mereka, how to say they don't have the confidence untuk sebut sesebuah perkataan tu. You know why or not? Because if I may add lah, because contohnya dia kurang, macam awak cakap tadi kurang pendedahan. Contohnya kalau kita tahu benda tu cerik, kita cakap ini cerik. Tapi disebabkan budak tu tak pernah nampak, tak pernah tahu kewujudan cerik. Jadi disebabkan dia dah belajar lah huruf C tu sebutan macam mana contohnya lah kan, ada dua kan. Jadi disebabkan dia tak tahu tu benda tu cerik, dia akan sebut cerik lah. Jadi tapi kalau berbeza dengan budak yang dia tahu apa tu cerik, betul tak? Betul. Jadi dia memang tahu ini cerik. Dia tak akan sebut kerek ke kerek ke, dia tak akan sebut lah tu kan. Jadi disebabkan itu memang macam yang you cakap tadi ada macam susah, tak ada background knowledge is it kan. You cakap something like that. Because dia kena belajar cara sebutan yang betul. Okay, so kita pause kejap. Okay, kita tengok siapa yang tengah menonton kita. Kita ada 14 okay watching. So kita ada Kak Masita Zainuddin. Thank you so much Kak Masita for watching. Kita ada Azila Muhammad Yassin. Thank you so much for watching. Our boss. And I know them all. Lady boss from Kuih Legacy. We have Encik Sulaiman Naib. Thank you so much. One of my parents waktu zaman kindergarten dulu waktu saya mengajar. Bint Wan, Siti Khadijah Muhammad Zain, salah seorang ibu saya juga. Dan kita ada Ustaz Ichal Ahmad Rizal yang setia menonton live setiap malam. Thank you so much. Okay, so hari ni thank you so much bagi siapa yang menonton. Kita masih lagi dalam topik perbincangan tentang cabaran pembelajaran bahasa Melayu. Okay, bagaimana ibu bapa boleh turut membantu. Bukan sahaja pendedahan daripada sekolah, tapi pendedahan daripada rumah juga penting. Okay, selepas ni saya akan kongsikan tips. Okay, saya akan kongsikan tips. Macam DJ radio ni. Saya akan kongsikan tips. Okay, bagaimana you all, ibu bapa boleh buat latihan di rumah. Okay, tanpa menggunakan kertas dan pensel. Okay, hanya menggunakan apa yang ada di rumah, apa yang ada di dapur. Okay, contohnya. Okay, kalau kita, macam chef lah pula okay, kalau kita tengok sampel soalan-soalan lah pendedahan dengan tadi you kata teko, cerik, sudu, garpu. Okay, lain, berbeza bila kita kenalkan dia hanya sekadar pengenalan perkataan, which is suku kata, ataupun kita kenalkan dia read with understanding. Okay, mereka kena tahu, mereka kena faham. Jadi why not, okay, siapkan meja, you buat macam exhibition. Okay, I call this an exhibition activity whereby pagi tu sebelum dia tidur, sebelum dia bangun tidur, okay, benda ni kita kena buat preparation awal lah. Jadi budak bila pak dia nampak, wah mak aku preparekan activity lah, so macam berbunga-bunga sikit hati dia. Okay, macam make it a surprise activity. Okay, latihan surprise. Setiap hari ada je aktiviti baru yang you akan kenalkan dengan dia dan dia look forward. Okay, so sebelum dia bangun tidur tu, you siapkan meja. Okay, you letak cantik alas meja. Macam dekat exhibition lama-lama museum. Okay, you letak pinggan. Okay, you letak cawan. You letak garpu, you letak sudu. Okay, you letaklah semua barangan-barangan dapur. Okay, kononlah tema waktu tu untuk mengenalkan dia dengan barang-barang dapur. Okay, kemudian you siapkan mungkin flashcards, you boleh tulis perkataan pinggan, sudu, garpu, mangkuk ni semua. Okay, jadi aktiviti pada hari itu you hanya perlu memperkenalkan je. You act yourself mungkin as a museum punya cakap okay, ini adalah pinggan, so sebut bersama ibu pinggan. So dia kena repeat balik. Dia agak kelakar lah, tapi
It will work, it will work. Kita kena yakin kita kena yakin dengan apa yang kita buat ni. Okay, because at the end of the day saya selalu cakap dengan ibu bapa at the end of the day tu kita doa banyak-banyak biar muka kita, biar suara kita yang mereka terbayang-bayang waktu entrance test tu. Okay, so apa yang kita kenalkan tu cakap dia, okay kalau entrance test you lupa je you ingat ibu. You ingat, you dengar betul-betul suara ibu. So macam bila dia nampak pinggan je, dia terbayang situasi tu. Anak-anak imaginasi dia orang very very strong tau. Jadi kalau you dedahkan dia dengan fun learning, okay, dengan you put really effort, dia akan ingat benda tu. Okay, bila you effort kot, kalau you letak atas alas meja ni semua, kau macam, oh okay, pinggan ibu pernah ajar perkataan pinggan tu macam mana, ejaan macam mana, okay. So reinforcement dia pula bila you dah kenalkan dia, okay, dengan apa tu pinggan, sekarang dia punya tulisan pula. Okay, perkataan pinggan tu. Saya suka menggunakan teknik color coding di mana pink, color merah ataupun dua warna yang berbeza sebab to expose them dengan sukata. Betul tak cikgu? Saya ni pandai je. Betul tak cikgu? Betul. Saya setuju dengan awak. Betul. Color coding betul lah caranya. Anyway, yang tadi tentang color coding yang awak cakap, maaf ni mencelah sikit je Puan, tentang apa awak cakap tadi, color coding tentang yang parent yang anak dia tengah jemur jaundice anak dia tengah jemur tu, memang actually it works because Puan Lina Karim ni dia ada beritahu, ada kongsi lah cara nak ajar bayi melalui flashcards menggunakan hanya 3 warna, iaitu hitam, putih dan merah. Sebab itu je warna yang bayi daripada dapat capture kan. Jadi bila actually itu nampak macam kenapalah bapak dia semangat sangat kan nak terangkan ni semua, tapi it will work because it works on Daniel lah masa nak kenakan dia 3 huruf alif, dal dengan ba. Sebab ada bayi saya setuju juga sebab saya pernah came across video Dr. Sheikh Muzaffar. Waktu dia expose anak dia punya baby dengan flashcards. Okay, dia letak anak dia dulu kat situ dan dia dekat depan anak dia dan dia just flash the cards dan dia berbual dengan anak dia. Okay, kita kena percaya pada rangsangan minda, kita rangsang mind budak tu. Okay, and I ingat lagi you share video waktu dia masih kecil, waktu you hanya kenalkan dia dengan huruf alif dengan huruf ba. I ingat lagi that video. Okay, and ada satu stage tu whereby saya follow up juga video bila dia dah dapat, bila you sebut alif dia terus boleh ambil alif, you sebut ba dia boleh terus ambil ba. And itu itu pun nak kena ajar suku kata juga. Kalau ikra dia terus kalau alif macam lambat dia nak pick up, terus i. Okay, and then you follow up my video. Salah satu method juga untuk kita kenalkan betul. Okay, tu tadi aktiviti yang pertama. Okay, yang saya kata buat macam exhibition corner. Okay, so mungkin aktiviti yang kedua, saya ada seorang ibu yang dia nak kenalkan anak dia dengan the 3 different languages. So apa yang dia buat, dia label semua barang yang ada di rumah dia. I did that. Okay, dia label walaupun nampak macam berserak, tapi suka hati kau lah rumah kau yang nak ajar anak. Okay, so make your house print rich. Okay, macam frame gambar, label, meja, kerusi. Okay, jadi walaupun you tak mengajar tapi budak tu nampak dia punya ejaan. Okay, alright, apa lagi yang kita boleh kongsikan dengan ibu bapa untuk mereka buat ni? Okay, salah satu aktiviti. Okay, salah satu aktiviti whereby kononnya, okay, hari tu nak keluar. Ni tengah circuit breaker lah tapi nanti insyaAllah kalau circuit breaker dah lepas lah Okay, kasih lepas dia raya. Lepas raya insyaAllah. Okay, kasih dia mission. Okay, sebelum nak keluar rumah, adakan objektif. Okay, hari ini kita akan keluar bersia-sia. Okay, we're going somewhere, but I have a task for you. Okay, ibu ada tugasan yang perlu kamu lakukan. Okay, kamu perlu cari 3 benda. Okay, 3 benda ataupun mungkin apa yang kamu nampak. Okay, 3 benda yang kamu nampak dan balik kamu perlu senaraikan dalam bahasa Melayu. So for example bila Pak dia keluar, okay, dia nampak burung, so dia tulis. Dia nampak pokok, dia tulis. So benda tu akan menambahkan lagi dia punya kosakata. Okay, and on top of that, saya dalam salah satu live video saya pernah share tentang word chain. Okay, word chain activity pun sama. Bila dia dah ada a collection of kosakata, dia dah ada list of words, boleh main permainan tu dengan dia. Okay, macam for example, okay, saya main dengan Cikgu Atika lah malam ni. Okay, Cikgu Atika, you sebut je apa-apa
kosakata. Okay, you start. You sebut satu. Lampu. Okay, jadi saya kena repeat balik apa yang cikgu cakap dan saya kena tambah dengan perkataan baru yang saya cakap. Okay, lampu kerusi. Okay, sekarang Cikgu Atika, you kena repeat balik lampu kerusi dan you kena tambah perkataan baru. Lampu kerusi pintu. Okay, lampu kerusi pintu meja. Astaghfirullahaladzim. Lampu kerusi pintu meja kipas. Okay, lampu kerusi pintu meja kipas beg. So ini adalah salah satu aktiviti yang dipanggil word chain, rantaian perkataan, di mana it's good to actually support your child's punya mind untuk ingat as many perkataan. So sama juga dalam bahasa Arab. Cuba kita main dalam bahasa Arab, boleh? Boleh. Alright, saya mulakan dulu. Qalamun. Mirsamun. Qalamun mirsamun. Alright, qalamun mirsamun haqibatun. Qalamun mirsamun haqibatun televizyun. Televizyun. Kau? Okay, apa tadi? Qalamun mirsamun haqibatun televizyun mizya'un. Apa tu mizya'un? Mizya'un tu radio. Oh ya ke? Okay, sekejap. Qalamun mirsamun haqibatun televizyun mizya'un mimhatun. Alright. Okay, dah saya dah lupa dah daripada starting apa. Tak fokus. So you see betapa pentingnya fokus. Okay, dan mungkin ni you boleh buat aktiviti ni secara random dengan anak-anak. Okay, ataupun dalam waktu kita tengah masak lah, for example. Okay, kita tengah masak. Main aktiviti di mana mereka perlu cari perkataan. Okay, for example. Okay, Daniel, perkataan apa yang bermula dengan huruf B? So dia kena bola. Kemudian you sebut apa-apa, kita main game ni pula saya akan sebut apa-apa huruf dan you akan cakap je apa-apa perkataan yang bermula dengan huruf tu. Boleh? B. Kita take turns lah. B. Baju. Alright, your turn. Any huruf. K. Cake. C. Cawan. P. Pasu. Your turn lah, kasih I. Oh, my turn. Okay. L. Lampu. S. Salji. Okay, so ini pun adalah salah satu aktiviti permainan mulut sahaja, tak perlu you untuk prepare apa-apa material pun. Okay, so you hanya take turns, you bagi dia huruf dan dia kena sebut apa-apa perkataan bermula daripada huruf tu. Okay, sekarang aktiviti yang seterusnya kita akan cuba bermain permainan perkataan juga. Saya akan sebut apa-apa huruf. You perlu pay attention, you perlu fokus pada huruf terakhir daripada perkataan tu. Okay, dan you kena build up, you kena sebut perkataan yang bermula dengan huruf terakhir tu. Okay? So, kita cuba. Sekolah. Hantu. Takkan nak ajar budak hantu. Okay. Hidung. Gasing. Gincu. Habis budak tak tahu. Telefon. Nenek. Kerusi. Ikan. Nampak sangat. Okay, so ini adalah salah satu aktiviti yang you boleh cuba dengan anak-anak you juga. Okay, untuk merangsang minda, untuk memupukkan semangat minat untuk pembelajaran bahasa Melayu. Okay, so tadi kalau kita reflect balik kita dah kongsi tentang aktiviti the exhibition corner tu, whereby siapkan meja, alas meja, okay, letaklah segala pinggan, mangkuk, cawan, tikul, cerik. Musim HBL ni mesti boleh buat macam-macam. Boleh buat. Okay. Pengenalan. Okay. Bila dia kenal kosakata tu, dia kena tahu apa makna tu. Okay. Kemudian siapkan flashcards dengan color coding. Okay. Dan kemudian aktiviti kedua tadi kita cakap tentang labeling of items. Okay. Tampal semua nama-nama perkataan di rumah. TV, telefon, kuali, semua tampal. Pintu, semua tampal. Okay. Dan kemudian aktiviti ketiga tadi kita berkongsi tentang rantaian perkataan, word chain. Okay. Di mana mereka perlu sebut apa-apa perkataan dan mereka perlu ulang dan sampailah mereka ingat keseluruhan list of words tu.
Then after that kita bercakap tentang aktiviti di mana you sebut B, lepas tu anak kata bola, and then dia pula sebut P, you sebut apa-apa, random huruf. Okay, aktiviti yang seterusnya dia kena sebut cawan. Kemudian you perlu mulakan Sambung ending perkataan, sambung ending dia. Okay, alright. Aktiviti yang seterusnya, okay, kita boleh buat aktiviti bercerita. Okay, aktiviti ni kita nak encourage dia untuk build up sentences, okay, untuk dia bina ayat sampailah dia boleh bina cerita. Okay, so for example, pada suatu hari, sila sambung. Seorang budak lelaki bernama Daniel sedang bersiar-siar di taman. Tiba-tiba dia ternampak Seekor kucing liar. Kucing liar dia dan kucing liar di tepi Kucing longkang. Aduh, sorry. dia sambung. Kucing liar itu berwarna kelabu. Kucing itu mengiau dengan kuat. Tak ada Lambat. idea. Okay, so bina Circuit ayat, breaker. cuba bina ayat, okay, menggunakan konsep penceritaan. Okay, kita cuba lagi sekali. Okay, nama saya Aminah. Saya berasal dari Singapura. Saya tinggal di Sengkang. Umur saya 15 tahun. Saya mempunyai 3 adik-beradik. Saya mempunyai seorang abang, abang sulung dan adik bungsu. Kalau ada abang memanglah sulung, kalau ada adik memanglah bungsu. Dah macam takkid kan gitu. Alright, so Kita kan budak madrasah. latihan ni bukan sahaja a good exposure for your kids, okay, tapi I believe it's good for primary schools as well, kan? Okay, Yes. untuk yang darjah 1, darjah 2, darjah 3 yang karangan orang Masya Allah kan kadang-kadang kalau betul, bukan kadang-kadang selalu. dengan okay, mungkin apa lagi aktiviti yang kita boleh buat? Sebenarnya pada pendapat saya kalau road what is it called? Road method. You know what is road method tak? ROTE. Dia akan macam road counting. As in like kalau dalam numeracy ada that road counting, dia kena sambung dan sambung. Maybe ataupun dia macam you kasih budak ni let's say macam kitanya method, kita tu maknanya saya lah dan suami saya, kita akan gunakan road teknik ni untuk anak kita salin semula karangan dengan composition. I pernah nampak your husband kasih Daniel buat dekat IG story and then dia kena copy balik. Dia kena copy balik kan salinan tu. Betul. And you know my thought saya waktu I nampak video tu, I macam wow. Dia salin karangan at such age waktu tu But it's good. Dia practice penmanship dan secara tak langsung bila dia copy tu dia tangkap kan, kira kan macam dia baca dalam what do you call it, dalam fikiran dia, dalam mind. Mudah-mudahan dengan cara tu juga dia mengajar kalau ada parent yang gunakan cara itu, dia akan mengajar anak tu untuk salin dengan tepat. Sebab masalah budak zaman sekarang juga antaranya ialah mereka tidak boleh menyalin dengan tepat. Dengan cepat dan tepat, betul? Betul, mereka cepat boleh tapi tulisan ke laut, kemudian ada perkataan yang mereka akan tertinggal. Bukan 1, 2 malah banyak. Jadi macam kita ni sebagai guru, sebagai guru, bila kita semak kerja mereka, kita akan pelik sendiri tau. Macam aku kan dah tulis macam ni, kenapa dia tetap tulis benda lain kan? Macam mana perkataan yang aku tulis tak complete. Jadi memang ada masalah di situ untuk mereka menyalin dengan cepat dan tepat. Jadi kalau boleh kita kena latih anak kita untuk copy back whatever that they have seen properly. Jadi macam kalau dia salah satu huruf pun kita akan perlu untuk tegur dia lah, untuk padam ke tulisan, kalau tak cantik pun perlu ditegur. Macam kalau di sekolah anak saya pelik sikit ni, kalau di sekolah tulisan dia Masya Allah lah boleh dibaca. Kalau kadang-kadang tak lah kan, tapi macam most of the time dia boleh baca. Tapi di rumah tulisannya horrible. Jadi kita kat rumah ni macam berzikir lah, tegurkan dia kan, tulisan tu biar cantik. Tapi kan memang seperti yang Mudarrisah kata lah, di sekolah anak kita ni lain, di rumah dah lain. Jadi susah lah kita nak gauge dia kebolehan. Betul. So sorry yang berbalik pada yang road teknik tu kan, untuk kalau itu saya akan sarankan
untuk parent lakukan jika kita tahu yang anak kita ni tak mampu nak menulis karangan dengan baik. Kerana di situ apabila mereka menyalin sebuah karangan atau mereka tampak artikel pendek-pendek kita suruh dia salin, di situ dia akan pick up the imbuhan, dia akan New pick up words, kosakata, new words, betul? yes, sentence structure. Jadi bila dia buat macam tu, tapi pastikan mereka buat dalam keadaan sedar lah. Jangan mereka buat macam copy je lah, tak nak buat because nak habis cepat. Jadi bila mereka buat tu dengan keadaan yang sedar, mereka akan pick up a few things lah, not just reading. Okay, not just adding on to that untuk jadikan aktiviti tu berkesan, okay, you kena tahu, cari masa, you kena tahu identify anak you punya they call it, anak you punya quality time, active time. Okay, anak you punya budak-budak ni bila dia belajar ada masa yang dia aktif, ada waktu yang you tengok okay dia semangat baca. Betul. Dia semangat. So you kena identify a good timing untuk that. Okay, and on top of that true. Okay, sebab dia pick up the words, okay, dia pick up cara imbuhan, cara penyusunan perkataan yang betul, ayat yang betul. Okay, ini untuk perkongsian untuk the primary schools lah, the primary, lower primary, upper primary. Okay, so apart from all the activity yang tadi saya dah cadangkan di mana you all boleh buat dekat rumah during this home based learning, HBL, ada lagi salah satu aktiviti di mana penggunaan digital. Okay, penggunaan digital whereby ada aplikasi-aplikasi game bahasa Melayu, permainan bahasa Melayu di handphone yang you boleh guna pakai. Okay, ataupun mungkin kalau you seorang yang IT savvy ataupun you seorang yang techie lah you boleh siapkan PowerPoint slides. Okay, you masukkan elemen fun di dalam pembelajaran. Okay, kalau yang ibu-ibu yang mahir gunakan PowerPoint slides for example, pengenalan kosakata tu you boleh buat dari bentuk quiz. Okay, mungkin you boleh explore what they call it, Kahoot. Yes, alright, you boleh explore Kahoot. Okay, Kahoot ni mudah sekali untuk digunakan, you hanya perlu login, dia pun free. Okay, you tak perlu bayar apa-apa, you hanya perlu buat account. Okay, dan kemudian you boleh buat bentuk quiz, you perlu upload gambar, apa-apa gambar sahaja, for example gambar palsu. Dan kemudian ada MCQ question, you boleh masukkan dia punya, what they call it, choice of options of words. So for example palsu, bunga, dan dia kena pilihlah perkataan yang betul. Okay, so macam saya berbalik lah, kalau you all tak mahir Kahoot pun you all boleh try PowerPoint slides. Okay, masukkan elemen-elemen fun dalam pembelajaran. Okay, ataupun semudah you tengok apa yang ada dekat rumah. Okay, kalau ada whiteboard dekat rumah, okay, so mungkin pernah tak main dulu waktu zaman kita, kan kita ada piece of paper, lepas tu kita letak things, name of country, name of food. Pernah main tak benda tu? Pernah. Okay, itu pun adalah salah satu aktiviti bagus untuk mereka kenal kosakata, kenal spelling, vocabs. Okay, so a piece of paper, you buat a few columns. Okay, dalam bahasa Melayu lah nama. Okay, nama, benda, negeri, buah. Okay, kategori dia actually sembarang lah. You boleh apa yang you nak kenalkan dengan anak you, suka hati lah. Okay, so the game starts with satu orang pilih letter apa, huruf apa, okay, abjad apa. So konon lah kita pilih abjad K. Alright, okay. So bila kita cakap K, kita kena masukkan semua kategori-kategori tu dengan perkataan yang bermula dengan huruf K. So for example, nama Kamal, okay, benda kunci, negeri Kanada, for example, alright, buah-buahan kiwi. So dia kena brainstorm all the words yang bermula dengan huruf abjad tersebut. Betul tak cikgu? Betul. Ingat lagi zaman-zaman Mu'arif kalau free period. Ada yang komen. Mesti pernah main ni. 946. Nama Facebook pun nama Melayu. Okey, nama negeri buah binatang. Betul. Okay, nama negeri buah binatang. And aktiviti menulis ni pun ternyata dia membantu kita alright, waktu zaman sekolah dulu for us to brainstorm all these words. Siapa yang pernah main permainan ni? Boleh komen sikit siapa yang pernah main game ni? Kita sezaman. Kalau pernah main, kita sezaman. Ya, kita sezaman. Anyway, is it betul ke tidak tak pasti tapi memang kalau yang tadi Mudarrisah kata tentang cara nak mengajar anak menggunakan slides, menggunakan Kahoot,
Jadi kalau kita nak cakap tentang e-books bahasa Melayu, macam mana? Adakah pendapat Mudarrisah sama dengan saya iaitu kekurangan e-books dalam bahasa Melayu? Pernah dengar? Ya, memang kalau ikut tu memang resource Melayu kurang lah. As in kalau dalam konteks Singapura. Okay, so sebab tu saya selalu pergi ke Malaysia dan saya, okay lah, saya kongsi lah since kita hari ni pun berbual tentang bahasa Melayu kan. Okay, so ini adalah satu buku bahasa Malaysia. Okay, so you know, 4-7 tahun. Okay, bila saya cari buku kan, bila saya pergi Badan lah the best shop Badan. ever. The best shop ever di Angsana, which saya dah tak boleh nak pergi sekarang. Semoga sekarang duduk rumah diam-diam ya. Ya, okay. So bila saya masuk tu, saya tak pernah masuk 15 minit. Saya akan masuk selalunya dalam 1 jam dan saya akan duduk bersila sampai kaki semut-semut. Sampai biarlah apa orang lain nak buat, saya akan duduk bersila dan saya akan pergi daripada hujung ke hujung. Saya akan make sure saya check semua buku. Dan objektif saya, bila saya cari buku bahasa Melayu lah saya tak akan cari yang basic. Saya akan cari buku yang dia how to say dia sampai masuk susun perkataan, sampai masuk prosedur close. Saya tak suka buku-buku yang writing because writing basic ni semua kita boleh buat sendiri. Itu pendapat saya lah. Kita perlukan konten dalam prosedur close, comprehension, okay? Dan buku ni amat membantu kerana saya tunjuklah Saya pun nak ambil buku saya. Boleh jalan-jalan tak? Boleh. Okey, lagi. Ada susun perkataan. Okay, susun perkataan ni memang bagus, okay, untuk encourage budak tu bina ayat dengan betul, okay. Kemudian dalam buku ni juga dia ada bina ayat di mana dia bagi a few words, okay. So for example, makan Adam roti, okay. So budak tu kena susun kena bina ayat, dia kena tambah perkataan baru untuk bina ayat. Okay, kemudian ini pun adalah salah satu format madrasah entrance test, okay, di mana ya Allah, bila saya pakai virtual background macam ni lah. Okay, so dia kasih ayat, okay, kemudian ada gambar. Lepas tu nanti kau hilang. Okay, lepas tu ada gambar dan dia kena match gambar dengan sentences. Okay, so ni pun salah satu aktiviti yang macam saya kata, bila saya cari buku saya akan make sure yang dia punya content, walaupun dia buku Malaysia, tapi saya akan make sure dia selari dengan konteks Singapura, lagi-lagi madrasah entrance test lah. Dan buku siri Sinaran Ilmu daripada Mind to Mind, dia memang content dia memang dekat lah dengan Singapura. Okay, so waktu the last visit saya ke Badan waktu tu saya tak ingat bila, tapi saya pergi dengan kawan saya yang tengah watch live ni, Azila ni. Okay, bila saya dah pilih buku ni, saya tengok rupanya semua yang buku saya pilih ni daripada Mind to Mind Publication. Saya tak plan pun, tapi bila saya tengok ini semua daripada Mind to Mind. So ini bahasa Malaysia, ni pun bahasa Malaysia, and then buku ni asas mengeja bahasa Malaysia untuk sayangku. Ini semua brand Mind to Mind. Okay, and content dia memang bagus. Dan bila saya buat kertas latihan untuk saya share di blog, untuk saya share dengan pelajar-pelajar saya suka tukar-tukar nama, saya suka tukar-tukar konten. You know, kita jadi guru ni kita kena kreatif. Betul tak? Setuju tak kalau saya kata kita kena kreatif? Ya Allah, betul. Tapi sejak duduk rumah ni habis kreatif jus saya, entah ke mana. Tak apa, ada Pinterest. Pinterest pun adalah salah satu aplikasi bagus untuk kita refer. Okay. So kalau siapa tak tahu Pinterest Pinterest ni pun for free, you boleh download. Okay, dia macam Google lah. Bila Google you nak cari apa-apa semua ada. Pinterest ni you nak cari apa-apa dari masakan, daripada obat, daripada learning material, you find out lah Pinterest, semua ada. Okay, jadi macam mana you boleh tengok Pinterest ni. Okay, saya selalu bilang diri saya kalau saya cari Pinterest, saya letaklah saya type early childhood activity. Okay, mungkin activity for preschoolers. You akan banyak nampak untuk bahasa Inggeris, untuk literasi, untuk numeracy. Okay, so macam mana? I nak you tengok look beyond it. Okay, kalau aktiviti tu dia cakap tentang sight words Inggeris, you tukarlah. You hanya perlu ambil idea. You bukan ambil konten. Konten boleh berubah-ubah. Idea tu yang penting. Okay, so dekat Pinterest ni ada macam-macam. Dan salah satu cara itu apa yang saya share dengan mudarrisah saya. Sebab tu terlahirnya HBL Kit, Home Based Learning Kit daripada Little India Center. Memang setiap hari mudarrisah saya
actively cari idea di Pinterest, okay. And recently dia ada buat aktiviti berkaitan colours, okay, colours, rainbow, a cloud, okay, and then ada rainbow race, okay. Dan waktu saya vet home based learning kit tu, saya macam ni confirm Pinterest ni, confirm idea Pinterest ni, without her telling me that it's from Pinterest. So saya pergi to Pinterest, saya type lah keyword rainbow, saya type keyword race, and saya jumpa aktiviti tu. Okay, tapi aktiviti tu fokus dia, objektif dia lain, tapi mudarrisah Nadia saya masukkan elemen Arabic dekat dalam tu. So nampak tak macam mana seorang guru tu perlu kreatif dan kena tweak, ubah suai. So sama juga dengan pembelajaran bahasa Melayu. Okay, so apa yang you ajar anak you dalam konten Inggeris, you tukarkan ke elemen bahasa Melayu. Betul tak? Betul. Dari saya nak share satu buku yang saya rasa macam membantu untuk anak kita belajar kosakata. Okay, So contohnya buku ni, buku Jom Cari Objek Tersorok. Ini pun kita dapatkan di Malaysia lah kan. Malaysia punya bookshop memang amazing lah untuk barang-barang bahasa Melayu. Bahan-bahan bahasa Melayu, maafkan saya. Jadi ini antaranya lah kan. Jadi di sini dia bukan setakat fun-fun je lah kan. Jadi budak tu akan belajar, ini lobak tu carrot. Jadi macam dia akan memperkayakan lagi kosakata seorang anak tu lah. Selain tu, kita juga, ni macam pelik lah sebenarnya, tapi itu cara kami berfikir lah di sini. Kita akan beli buku di mana buku tu asas bahasa Melayu yang mereka akan ajar bahasa Melayu kepada non-Malay speakers. Contohnya macam budak Cina ke budak India. Kan budak-budak Malaysia kan mereka akan boleh, walaupun di Indian and Chinese, they can speak Malay fluently, very well. Jadi bila saya pergi UM, saya duduk sebelah seorang pelajar Indian. Kemudian dia toleh kanan, dia cakap dengan kawan India dia tau. Lepas tu dia toleh kiri, dia cakap Melayu lah sih. Lepas tu bila kita pergi recess, dia akan jumpa kawan Cina dan dia akan bertutur dalam bahasa Cina. Dia macam wow, budak Malaysia memang amazing ah. Jadi back to my book sharing. This one. Okay, kita memang pelik lah. Kita akan cari buku yang ada bahasa Cina ni dan bahasa Melayu sebab mereka akan ajar secara basic tau, macam apa tu kucing. Nanti bila orang-orang yang memang tak ada knowledge tentang bahasa Melayu, mereka perlu lihat their own language first and then their Malay language. Sama jugalah dengan anak kita zaman sekarang ni kan, yang English speaking. Jadi mereka pun kena tahu macam tu juga cara nak belajar bahasa Melayu for kids these days lah. Dia nak kena tahu dua, transliteration. Dia bukan translation macam kita nak kena explain the meaning. Jadi dia transliteration. Every time macam gitulah saya mengajar di dalam kelas untuk anak-anak zaman sekarang, masuklah anak saya mungkin. Bila kita terangkan satu perkataan, contohnya kita baca kefahaman lah. Ni dah macam darjah 2, darjah 3 Kita explain kefahaman. Mereka tak faham apa-apa pun. Sedangkan kita ni cakap bahasa Melayu. Dah rasa macam awak ni kat rumah cakap bahasa apa ni? Bahasa Iban ke? Ya, kita cakap bahasa Melayu pun awak tak faham. Jadi nanti dia macam, nenek saya cakap Melayu. Sometimes pun nenek saya cakap English. Okay, jadi kita dah tak boleh salahkan budak tu lah kan. Nak salahkan mak bapak pun tak boleh. Jadi jangan salahkan siapa, kita go on lah, move on. Okay? So bila dalam kelas bila nak terangkan sesuatu, kita perlu buat transliteration, which my lecturer Dr. Abbas, kalau tak silap, he said lah yang bolehlah dilakukan transliteration tapi tak boleh selalu, di mana awak explain benda tu dalam bahasa Melayu then you choose the word yang mereka tak faham, you transliterate to English. Jadi at least dia dapat the gist of it, the story. Tapi tak boleh lah the whole passage you nak terangkan dalam bahasa Inggeris kan, nanti tak pick up pula bahasa Melayu. Jadi macam tu lah kita nak kena ajar pendedahan ni. Okay, benda baru saya belajar malam ni, translation dan transliteration. Tapi rata-rata lah kalau kita nak cakap tentang generasi sekarang, mereka banyak they depend on transliteration rather than translation. Right? Dorang rather nak tahu perkataan English. Dorang rather nak tahu what is this? Macam sama juga bila saya macam anak-anak saudara saya pun, saya ada 3 anak saudara yang darjah 5, darjah 6. Memang Melayu ni memang mencabar lah. Lagi bila part dia berbual dalam bahasa Melayu memang kadang-kadang kelakar, kadang-kadang macam tonggang terbalik kan? Tonggang terbalik, kadang-kadang macam baku, macam terlalu baku. Macam terima kasih aunty, saya suka makanan ini. Saya sayang aunty Su. Macam wow. Macam awak tadi lah, bila nak bagi salam kan, cakap terus tiba-tiba bahasa baku Macam bahasa baku kan, macam pembaca berita dulu. Waktu dulu ingat kan nak jadi pembaca berita.
Masih boleh Berita. tercapai cita-cita? Ingat lagi waktu salah satu, waktu saya tak ingat darjah berapa, tapi ada satu lesson bahasa Melayu tu, kita ada macam, dulu kita drama, kita ada macam role playing kan, kita kena berlakon, kita kena jadi pembaca berita. Ingat lagi, berita jam 12, sekumpulan pelajar, that kind of thing. Like, I really love bahasa Melayu lah. Saya suka dengan bahasa. So sebab tu sekarang terlahirnya saya berkongsi untuk bahasa Arab, insyaAllah. Jika saya boleh tambah sikit Mudarrisah, nampaknya kita nak berbual 1 jam dah jadi 2 jam ya Mudarrisah. Tadi apa tadi awak cakap cinta tentang bahasa Melayu tu tapi saya rasa saya nak tambah, memang betul lah disebabkan rasa cinta tu sangat. Jadi masa saya sek 2 saya dah plan saya nak ambil bahasa Melayu degree di mana, bila, dalam bahagian apa. Sebab awak cakap lah sebabkan cinta sangat kan dengan bahasa Melayu, jadi nak mendalami. Masa tu saya buat perbandingan antara NUS dengan UM, kalau tak silap saya lah time tu lah. Tak tahu lah saya dengar-dengar ke, saya memang buat research. Time tu NUS terangkan Malay Studies in English, and then UM dia ajar Malay in Malay lah kan. Jadi masa tu dalam sektor tu dah terfikir tau, takkan aku nak belajar Malay in English kan, macam mana nak faham kan. Jadi kita macam dah tekad lah nak pergi UM, nak ambil Malay Studies. Jadi bila dah ambil Malay Studies tu, barulah nampak keindahan bahasa tu. Mula-mula pelik lah, kenapa macam mengajar, kenapa tak memajar ke apa kan. Benda ni bila kita nak explain kat budak, kenapa mengajar, kenapa makan je, kenapa tak bermakan, dia jadi susah tau nak explain. Jadi memang level untuk explain the technical part tu memang untuk level university lah. Untuk budak, tapi mereka curious lah, mereka nak tahu kenapa kita tak boleh cakap bertinggal. Tapi bila kita explain, they just don't get it. Macam tak boleh faham the technical part. So I was saying just now about rasa cinta tu, sebab orang yang faham bahasa Melayu ni dia boleh nampak keindahan bahasa tu. Jadi macam orang macam awak dengan saya ni kan, dan sesiapa yang masih menonton ni kan, mereka memang ada rasa cinta lah terhadap bahasa Melayu dia tu. Setuju tak? Setuju tak? Jangan senyum lah. Setuju. Saya setuju. Okay. So ada aktiviti yang terakhir tak yang kita nak kongsi dengan ibu bapa sebelum kita rumuskan perbincangan kita malam ni? Okay, mula-mula dapatkanlah buku yang macam ni. Macam aktiviti juga buku juga aktiviti kan. Selain itu membaca e-buku kalau boleh. Apa kata kita dua lah Mudarrisah, kita memperbanyakkan koleksi e-buku di Singapura ni kan. Sebab macam terhad sikit. Lagi-lagi musim HBL ni Mudarrisah, center awak ada HBL? Kita ada hari-hari selama 30 hari kita upload di blog kita, Home Based Learning Kit. Itu untuk public lah, tapi untuk pelajar-pelajar kita pelajar-pelajar kita memang kita ada every Saturday lah, kita akan ada buat online learning dan kita akan dan kita ada kena momentum tu kena jalan terus, insyaAllah. Betul, ni walaupun dah nak cuti sekolah ni. Waalaikumsalam Santini. Alright. Okay, apa lagi tadi saya nak cakap? Saya nak bercakap tentang kedai buku yang recommended lah, yang selalu saya pergi di Malaysia. So salah satunya Badan di Angsana, Badan Bookstore. You masuk kena baca Ayatul Kursi 3 kali, lepas tu you kena baca banyak selawat dan doa. Convert duit lebih sikit. Okay. Sebab memang banyak resource buku kat situ. Semua level ada, daripada anak kecil sampai anak besar nak mendengar untuk diri sendiri pun boleh, nak cari buku agama, novel. Buku Ustaz Mizi Wahid pun ada. Ustaz buku kat Malaysia Wahid pun masuk Badan Bookstore. Alright, and then the second one dulu dekat Masjid India. Dekat Masjid India. Yes. I know that. Ya, saya ingat lagi tembok dia colour brown, tapi saya lupa apa nama kedai dia. Pustaka. Tak tahu tak ingat. Ya, tapi saya tahu tembok dia colour brown. Sekarang dah renovate dalam dah ada escalator. So dah boleh naik atas 2 tingkat. If you are talking about the same bookstore lah. Okay. Tepi jalan kan? Tepi jalan. Opposite dia direct kedai. Yes, that Jekyll. Kelakar lah kita. Okay, kedai buku tu. Okay, and then ada salah satu kedai buku. Okay, ni serius saya lupa kat mana. Tapi dia pun hidden gem. Mana? Dia dekat Johor. Saya tak ingat kat mana. Tapi dia sebelah Romantika. Dia ada jual barang-barang perkahwinan, barang-barang Romantika tu barang kahwin lah, barang kahwin, barang. Milik orang India kan?
Betul. Betul. Ini Indian yang mana? Muslim. Yang dekat Kuala Lumpur. Kuala India. Lumpur. Yes. I really miss going to bookstores in Malaysia. Selalunya trip saya kalau saya pergi KL selalunya macam dalam masa 3 bulan saya akan pergi lagi bila part saya dah ada business mentor ni memang setiap bulan kita akan naik ke Shah Alam. So memang kita akan spend time dah kat KL. Satu hari tu saya memang misi saya mencari buku. Kalau saya pergi Johor pun setakat untuk makan sate favourite saya dan untuk pergi beli buku. Awak esok puasa, lusa puasa awak dalam musim-musim circuit breaker ni. Kita ni lah beri semangat kepada each other. Okay, so mungkin ada yang watching ni. Assalamualaikum, Gandausi Kelabu. Gandausi Kelabu ni salah satu rakan bisnes saya di Malaysia juga. Dia kepakaran dia videographer. Dia boleh melahirkan, dia boleh produce video-video yang boom, yang wow. Bolehlah kita boleh kenalkan lah, berkawan lah kita. Okay, mungkin ada yang sekarang tengah menonton ni, mungkin ada yang Malaysian ke, ada yang Singapore ke. Kalau you beli buku selalu kat mana? So mungkin boleh share. You all punya buku tu selalu kat mana? Popular buku limited lah. Even my books pun dah tak ada popular. Tapi talking about Malay books, that time saya pergi ke Kota Raya. Is it Kota Raya ke City Square? Saya ni masalah saya tahu pergi tempat tu tapi saya tak tahu tempat tu. Saya pergi tapi saya tak fokus apa nama mall tu. Saya tak ambil kisah. Saya tahu yang saya tak dapat buku je. Lagi satu ni akak yang cakap. Cikgu dia cakap. Apa kak? Mid Valley ada popular. Dan popular dia super besar. Dan ada buku-buku latih hari at the back. Tu ada banyak buku bahasa Melayu, buku bahasa Arab, buku Jawi, buku fikir semua ada. Okay, jemputlah pergi nanti bila circuit breaker ni dah break. Okay, you can go. Nampak tak? Kita kalau dah cikgu masuk kedai buku, dia tak nampak kedai buku tu hanya sekadar kedai buku. Dia tahu lorong mana, shelf mana. Sama juga kalau you tanya I tentang badan bookstore tu macam mana, okay, bila you masuk dekat kaunter tu, you belok kiri, you akan nampak stationery punya side, lepas tu you belok terus, lepas tu dia akan mula dengan dia ada math, numeracy, English shelf, Malay shelf dan Arab dengan Jawi punya shelf dekat ujung sekali. Dekat Arab Jawi ni dekat badan. Dekat Arab Jawi punya shelf tu ada buku Tamil juga. Lepas tu kalau you nak buku cerita bahasa Arab, Jawi, dia dekat sebelah kiri. Dia dah macam hafal. Dia dah terlalu rindu dengan bookstore tu. Okay, so sabar Yep. Sabar, insyaAllah. Okay, so kita rumuskan. So hari ni kita berkongsi. Ada yang berkongsi muslimmediabooks.com. The bookstore is closed but the collection very comprehensive. Singapore kan ni Muslim Media? Ya, Muslim Media Books. Muslim Media. Tak, yang dekat Arab Street Arab Street tu Wardah. Salam Media, right? Salam Media. Sembarang aja. Sorry, owner Salam Media. Okay. Saya baru tengok website-nya. Okay, menarik sangat bukunya. Ada delivery. Singapore lah, betul. Muslim Media. Muslim Media. Correct. Okay, so Alhamdulillah. Kita dah pun di akhir perkongsian kita. Tapi kita rumuskan balik hari ni. Hari ni kita berkongsi tentang cabaran pembelajaran bahasa Melayu and macam mana ibu bapa boleh bantu daripada rumah. So tadi kita dah kongsi idea-idea menarik, okay, di mana you all boleh buat exhibition activity, okay, buat dalam bentuk exhibition, letak barang atas meja, tak kisahlah barang apa yang nak kenalkan. Kalau pada hari tu tema dia buah, belilah semua buah yang ada. Okay, letak orange, strawberry, letak satu orang je keluar, tak payah ramai-ramai keluar. Satu orang je keluar bawa IC. Jangan lupa pakai mask. Betul tu. Nice. Okay. Dan exhibition. Dan kita ada permainan perkataan. Nanti you all boleh rewatch balik lah video ni. Okay, so tadi saya dengan Cikgu Atika pun kita dah demonstrate a few activity. Kita main kan tadi. Kita demonstrate activity tu dan kita boleh guna pakai dengan anak-anak kita di rumah. Okay, so kata-kata akhir Cikgu yang Cikgu boleh kongsikan dengan ibu bapa di luar sana. Okay, skema sangat asyik ni, tapi saya nak cakap juga cintailah bahasa anda. Kerana kalau bukan anda siapa lagi? Kerana bahasa Melayu ni yang penting tolonglah ajar anak-anak kita. Kalau tak dia akan pupus.
Dan anak kita tak akan kenal lah asal usul bahasa Melayu ni. Bahasa Melayu ni indah dengan datang dengan adat dan budaya-budaya tersendiri. Jadi silalah kekalkan penuturan bahasa Melayu di rumah. Jangan pupuskan ia. Okay? Betul? Saya setuju sangat, cikgu. Ya, So dengan itu kita kongsikan juga buku yang dilahirkan oleh Cikgu Atika, sangat bermanfaat. Nama tajuk buku dia Mari Membaca. Ada 4 buku. So kalau ada siapa yang berminat nak order, Cikgu Atika boleh share macam mana untuk mereka dapatkan buku ni? Okay, mereka boleh pergi ke IG saya, ATQ____. 3 kali. Okay. Kemudian di situ ada pautan, ada link untuk mereka buat pre-order tempahan. Ya, so hanya anda hanya perlu tekan pautan. Pautan tu apa? Pandai. Alright. So thank you so much Cikgu Atika atas perkongsian malam ni. So terima kasih kerana menerima jemputan spontan saya. Tadi kita decide nak buat live pukul berapa? 7 pagi. Ya, kata putusnya pukul 9 pagi. Ya, dan kemudian hari ni kita ada launching kita punya workshop kosakata dan juga Arabic revision. Sejujurnya cabaran menjalankan workshop secara alam maya ni agak mencabar. Betul. Agak mencabar dari segi kita nak kena siapkan resources yang menarik untuk tarik minat pelajar tu, and kita nak kena ensure attention span dia. Because kenyataannya para ibu bapa sekalian yang sedang menonton live ni, saya nak kongsikan anak anda berbeza bila mereka di sekolah dan di rumah. Itu adalah satu fakta yang kita tak boleh nak sangkan. Apabila di sekolah mereka lebih berdikari, mereka lebih independent, and the fact that diorang akan buat no matter what, diorang tahu diorang tak boleh tanya, diorang akan cuba. Tapi berbeza dengan di rumah kerana mereka berada di dalam zon keselesaan mereka. Dan di mana mereka ada ibu bapa yang mereka boleh, ibu ni macam mana, ayah ni macam mana, dan energi kita nak kena tinggi untuk seorang guru tu menjalankan workshop sejarah alam maya. So tadi saya ada 2 workshop, adalah dalam 4 jam dia berlangsung. Dan selepas workshop tu dua separate workshop dan terus saya pingsan. saya macam saya rehat dulu dan saya bangun, baru saya message Cikgu Atika, okay kita akan live malam ni. Kira kan pelajar-pelajar awak tu kanak-kanak yang akan menonton awak di alam maya lah. Ya, saya. So tadi workshop kita tu berkonsepkan fun learning, di mana kita buat revision. Mereka ni semua 6 tahun. Mereka nak duduk madrasah entrance test. Jadi kita buat ni lah revision on kosakata. So kita go topic by topic, team by team. Kita buat revision susun perkataan, prosedur close. Mereka perlu baca dan fahamkan. Dan saya amat respect sekali dengan ibu bapa mereka kerana committed. Ibu bapa ada di tepi untuk bantu control the system, like logging to Kahoot, and then they are there helping their kids with the resources. Thank you so much for all our committed parents. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi dia besok, Khamis dengan Ahad, 3 hari workshop. Ini memang workshop alam maya yang pertama untuk, betul tak alam maya? Betul kan cikgu kan perkataan saya? Alam maya boleh, dalam talian pun boleh. Dalam talian online. So workshop yang pertama lah kita buat. Alhamdulillah, bagi saya PKP tak PKP, circuit breaker tak circuit breaker, ilmu tu perlu kita kongsi, jalan terus. Betul. Betul. So with that kita akhiri dengan tasbih kafaran suratul Asr. Semoga sesi kali ini bermanfaat kepada ibu bapa. InsyaAllah besok ataupun mungkin kita tengoklah bila lagi yang saya akan buat live, ataupun mungkin siapa lagi guest speaker kita selepas ni, ataupun mungkin saya akan live seorang, ataupun macam mana kita tak tahu. So kita tunggu. Dan bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, terima kasih Cikgu Atika. Good Terima night kasih Bu Ain. Darissa. Assalamualaikum. Salam. Thank you.